Ji. Wah, kemana nih? Cari kayu lah. Wah. Macam menghumbut ke apakah, membikin gaman ke apakah. Ke hutan saja mana? Oh, kan ke hutan sini nih, Pemayan ini. Wah, duduk dulu sana aja. Alah, payah. Ini siapa yang punya gaman nih, Ji? Ini si Jeludin punya. Jeludin. Mana rumahnya? Tuh, rumah di sana. Nggak ada jauh rumahnya? Nggak jauh. Hampir ringannya? Oh, hampir ringannya begini. Haji, pandai jam buat gaman macam mana? Pandai juga sedikit-sedikit. Apa jenis kayu yang dibuat ini kan? Timbahan nih, Pak. Timbaran. Timbahan tiangannya ini. Kalau lain-lain kayu? Ada juga sendiung. Sendiung. Apa hajatnya? Ini nak berjumpa ke kau ya tadi hajatkan nih. Bertanya kalau minta betakan gamana nih. Kalau menangan gayanya pulang. Boleh. Apa jauhnya kena mengambil kau ngambil jauh ya, tanahnya nih, Pak. Kali ada di tengah batu. Ada tengah batu, hutan basah kali dah. Hutan basah, hutan ramit ada. Pokok timbaran tergolong kepada jenis tumbuh-tumbuhan liar yang mudah didapati di kawasan hutan belukar, terutama pada lereng-lereng bukit dan kawasan tanah tinggi yang berbukit bukau. Dengan batangnya yang lurus ke atas, pokok timbaran boleh mencapai ketinggian sehingga 10 meter dan sekali imbas daunnya seakan-akan daun tarap. Baik ini timbaran nih. Baik nih kan? Baik ya. Itu yang diambil. Oh iya, tadi kan diambil ya, Bos. Tabang tu kali tu. Oh, tabang tu ya. Wah. Belum nyampe. Entah. Satu keistimewaan yang ada pada pokok timbaran ialah batangnya yang lembut dan mudah dipotong dengan apa jua alat pemotong kecuali gergaji. Getah yang terdapat pada kulit timbaran ada kalanya dikumpul dan dicampur dengan getah manungan, iaitu sejenis buah hutan. Getah tersebut boleh dijadikan sebagai penggetah burung. Pendek kata, kulit timbaran yang masih muda boleh juga dibuat tali pengikat, termasuk tali gasing. Ukuran panjang sebuah gaman biasanya tidak kurang 3,5 meter, iaitu lebih kurang 2,5 depa dan sesuai untuk didayung oleh 2 orang pekayuh. Memandangkan kepada tempat dan kebiasaan membuat gaman, sukatan yang dikehendaki hanyalah berdasarkan kepada anggaran semata-mata. Walaupun ketinggian pokok timbaran yang ditebang melebihi 8 meter tinggi, tetapi tidak kesemuanya dapat digunakan kerana bahagian pangkalnya yang keras terpaksa dipotong kira-kira 1 meter panjang dan pada bahagian hujung batang timbaran ada kalanya tidak boleh digunakan, terutama jika terdapat bongkol yang boleh merosakkan gaman apabila ditarak. Lagi berapa putus duit? Ini pising lagi. Teruskan Wah, teruskan tak? Wah. Apa lagi? Tadus lagi ni. Tadus lagi ni. Nampak sedikit. Pas sedikit je. Macam mana tu, Pak? Oh. Wah, kata kau nampak saja. Nah, nampak. Nampak? Bagus. Lah kau pandai? Puan. Bagi tujuan mengimbang kedudukan pekayuh, pada bahagian pangkal timbaran terpaksa ditara supaya ianya menjadi lebih ringan dan dapat dijadikan haluan gaman. Tadusan pada haluan gaman biasanya selari seakan-akan haluan perahu. Apa jauhnya akan ditampas ni, Ji? Ni, tu sana senggan ni. Kemana? Ngambilnya langgong dikit.
ujungnya. Sebelah mencoba lah tu kan. Oh, sebelah nyumbal lah. Mula sebelah nyumbal lah memang apanya ini. Ada satu apa lagi yang dibuat lain? Iya tah, ngubak lagi. Gejakan lagi ini. Kulit timbaran yang masih berkeadaan basah lebih mudah ditanggalkan dari batangnya yang sentiasa berair. Jika kulit timbaran tidak dikopek pada hari yang sama dan dibiarkan sehingga kering, mungkin getah yang ada pada bahagian kulitnya akan melekat pada tangan, pakaian, pukat atau apa jua benda yang diletakkan pada gaman ketika itu. Gatah ni. Oh, gatah ni man. Pada bahagian permukaan sebelah atas haluan gaman biasanya ditarah sehingga kelihatan melengkung ke atas. Haluan ini dibuat bertujuan untuk memecah ombak dan menghalang daripada terjunam ke dalam air sewaktu dikayuhkan. Kita akan merasa lebih selesa mendayung gaman jika di bahagian tempat duduk pendayung atau pekayuh diratakan sehingga ke bahagian belakangnya. Wah, tertolak tak? Lagi dia balik terus. Terus ya. Terus dia saja ini. Bah, balik dia pulang ini. Ketadus dia pulang. Biasanya gaman yang diperbuat daripada kayu seliung lebih mudah dibentuk dan tidak perlu ditarah pada bahagian haluannya kerana batang seliung kebetulan melengkung. Lengkungan pada bahagian haluan gaman bukan hanya bertujuan memecah ombak, tetapi lebih berfungsi sebagai rakit terapung. Sebuah gaman yang sederhana besarnya berkehendakkan 4 sehingga 5 batang timbaran yang diikat rapat dan boleh menampung sehingga 3 orang pekarang, iaitu 2 orang pekayuh dan seorang melabuh pukat atau andang. Terus lagi. Nah, walau si lagi. Ini apa ada lagi ni? Ini tahu banyak. Langgong ni. Macam ni. Langgong. Oh. Dia teruskan lagi ni. Oh, halus ini lagi. Di sana. Oh, dihalusi lagi ni. Apa lagi? Itu macam mana terusin aja. Iya tu ni macam mana? Itu dia usai lagi ni lagi ni. Terusan ni untuk apa pasalnya macam buat macam mana? Yang ambilnya dikayuh semua mau cepat. Macam mana lah ngawat baik. Siap sudah beliau. Halo weh. Belum. Halo. Si anu ni baik tes pindah kali ni. Pindah tiap. Anak tengah kan. Oh, ini tekang. Wah. Ya. Ngapain buku yang lagi tok? Sudah siap. Siapnya kan anu pasal kemarin lagi tu. Rasa lagi tekang. Gila. Siap sudah tak? Siap sini. Market ni lagi ni. Ya. Mana lagi? Bintang lagi, bintang kayu. Ada kayu ni tadi. Nah, ni lah.
Garisnya. Oke. Kalau gini, taka. Takah lagi. Pasti ke bawah tu. Mah. Apa dalam itu? Dalam. Oh sih, dalam belakang. Mana? Tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Apa pasalnya kita takah nih? Kayuan ini namanya tujuannya dalingga. Ndalingga. Supaya ndak bergerak. Minta bergerak. Jadi habis-habisan nih semuanya. Habis betul. Habis takah itu. Bahaya habis satu baru mengikat kali. Oh, mengikat. Lurus saja. Oh, sudah. Bah. Teruskan deh. Sampai kemana dia pulang? Siap sudah. Siap sudah. Sukat. Bah. Siap sudah. Pindah tak Pak? Bah. Sukat lagi nih beliau. Sukat nih. Udah sukat dah atas tu Bang. Kedua ini sukat. Dua. Dah. Ini menganggit namanya nih beliau. Oh, mangit. Ini supaya ndak pusing. Bukannya macam ikat kita nih biasa nih ikat gaman nih. Bukan. Lain begini. Ini ikatnya. Lain. Macam mana anak goyang umpan dah lagi anu nih. Iya. Rupanya berikat satu-satu nih. Oh, dah ikat satu-satu kan. Ini kelapas. Lapas. Gue pikir gue ikat sebuting-sebuting. Dah deh. Dahulunya autan begini. Ini bukan teh. Nah, ini cara mudah nih loh. Mudan teh. Ya lamanya pun mudan juga. Wah, dah tidak. Matikan di sini kan. Matikan teh. Pada abad silam, penggunaan rakit yang dipanggil gaman menjadi pilihan oleh penduduk kampung. Untuk membuat gaman pula adalah dari pokok timbaran dan seliung yang terdapat di hutan besar, di tanah batu atau di lereng bukit. Ketinggiannya pula mencapai sehingga 10 meter tinggi dan daunnya seperti daun tarap. Rakit dibina menggunakan gabungan bahan-bahan ringan seperti kayu atau buluh dan menggunakan tali ataupun rotan untuk mengikatnya. Kebiasaan rakit menggunakan susunan berlapis-lapis yang lebih elastik dan tahan lama. Ia bergantung kepada penggunaannya dan ukurannya. Rakit juga boleh dipasang atap, tiang mahupun kemudi. Untuk menarik gaman di kuala sungai amat mudah seperti menarik perahu. Gaman mudah diapung dan tidak sesuai digunakan di laut kecuali air laut sudah mencapai di tahap pinggang. Mendayung gaman pula berbeza dengan perahu. Ia menggunakan sejenis dayung kembar yang boleh didayung silih berganti. Gaman yang bersaiz sederhana besar hanya memerlukan 4 ke 5 batang dan 2 orang pengayuh dan seorang yang dipanggil andang. Pula berperanan untuk melabuh pukat. Kayu gaman disukat dan ditarah untuk dilubangi sedikit agar kayu tidak bergerak. Sesudah itu barulah diikat. Pengikat ataupun digelar sebagai alik adalah dari kayu kalim panas. Ini panas. Iya dah. Oh iya ini.
Damit. Damit. Udah dapat tuh. Munja lagi. Munja lagi sana situ. Munja ke bukit lagi. Oh iya, panasan ang mencari di panasan ya. Susah. Apa? Wah, ini mana? Ini mana? Ini? Sudah. Oh, 2 pohon sudah. jadi ini berbuah nih aja. Buah, nangnya buah. Pak. Ini lah buahnya. Ini buahnya. Ya tabang, tengok kali ya. Tabang teh. Wah. Ini bukannya sana ambil payah jauh. Jauh. Ini. Ini buahnya juga ini. Nggak menanggal sana. Buahnya. Ini bunganya. Bunganya itu. Bunganya anu. Lain usul bunganya. Batang. Batang. Dari begini ada buah di anu kayaknya, Pak. Ada. Nggak ada buah di dahan. Di daun aja. Daunnya itu. Batangnya. Nah, taruh kali. Tahu teh. Ini kita tabang kali. Tabang teh. Ini laki bini kan ya? Laki bini. Tabang teh ini. Wah. Atau laki bini ini. Baik. Tabang teh. Bawah ini kena bang. Bawah sudah sih. Wah, tabang teh. Penabangan itu. Ini bini. Wah, bawah sudah ada. Ini mau sama kan panjangnya. Sama kan. Salah, dia pusingan namanya tuh jong. Kau terpusing juga. Wah, dengan siapa tu ya? Oh. Ini kayak kita bawa balik kan ya? Oh, balik ini. Bawa balik. Wah, baik dah. Wah. Wih, sudah ini. Dipanas. Ini diikat ini. Angkat tali kan ini mau kuat-kuat ini aja. Oh, kuat eh. Ujungnya telapas, Kang. Ada pelapas. Menyangkut Jadi di fun gugur ini. Di panasan ini andang laki bini ini tujuannya andang dulu tuh ya. Oh, andang-andangnya. Untuk apa nih kan tujuannya? Iyalah, anu di laut nih. Macam apa-apa hal yang di laut ya? Apa-apa hal di laut. Jadi macam penawar-penawar lah. Penawarnya banyak. Nah, iya, sebenarnya dapat kerasan nih. Ini nih, takut menyangkut batis. Lambut. Lambut. Bagaimana caranya boleh termasuk? Termasuk nih untuk Kita ini menghitkan kaki di sini. Oh, wah. Ini tahun dulu ke sana kemai tujuannya. Iya, mahal patah. Anda patah. Ini patah gitu. Macam mana boleh patah atau aja? Udah patah lambut. Ya, termasuk sini ini. Yang aku memasang karau-karau seperti Udah, basi apa benda itu. Udah ada basi. Udah dapat basi ini untuk berhuit batis itu ke sana betul ya. Ya mudah licak pulang lah. Ini lambutan ini dah anu ya. Anda terberhuit. Nggak jadi apa-apa. Termasuk baik kalau dapat diambak. Ini sebabnya itu kau. Jadi ini siap tuh ya. Siap tuh dengan. Menghela atau menarik gaman ke laut sama mudahnya seperti menghulur sebuah perahu. Rahsia di sebalik kemudahan yang ada pada sebuah gaman ialah pada kedua-dua bahagian tepi sebelah belakang yang kelihatan lebih panjang daripada dua batang yang selebihnya.
Walaupun gaman kelihatan mudah terapung, tetapi belum sesuai untuk dikayuhkan ke laut, kecuali apabila air sudah mencapai ke paras pinggang. Mendayung gaman agak berbeza dari perahu. Ia menggunakan sejenis dayung kembar yang boleh dikayuh bersilih ganti. Berdasarkan kepada bentuknya yang seakan-akan rakit terapung, inilah juga gaman boleh dikategorikan sebagai salah satu kemudahan di laut yang lebih selamat berbanding dengan sebuah perahu kecil. Mengayuh gaman memerlukan imbangan yang secukupnya. Jika kurang berhati-hati, si pendayung dengan mudah tercampak ke dalam laut walaupun dalam keadaan ombak kecil. Pendek kata, gaman sehingga kini masih diperlukan oleh para nelayan atau penangkap ikan sebagai salah satu kenderaan yang paling sesuai dan dapat menampung sedikit sebanyak keperluan sewaktu menangkap ikan, kerana gaman boleh dipanjang lebarkan bentuknya menurut kehendak si pengguna. Walaupun berada di tengah-tengah laut yang bergelora, gaman masih tetap menjadi pilihan di samping kos pembuatannya yang jauh lebih murah dari sebuah perahu dan selamat digunakan dalam apa jua keadaan.